Selamat sejahtera, Vanakkam Tachahau. Saya Suman Sivam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu isu yang dihangatkan oleh kerajaan, iaitu mas kelulusan SIRIM. Berkuat kuasa 4 Julai 2022, pelitup muka bukan perubatan perlu ada penandaan MS SIRIM yang di bawah selenggaraan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Perkara ini telah membimbangkan dan mengecewakan seperti mana dalam Akta 342. Dan terlebih dahulu saya ingin menjelaskan beberapa akta, iaitu 7 akta-akta di bawah seliaan KPDNKK, iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. 7 akta. Pertama, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Kedua, Akta Perihal Dagangan 2011. Dan ketiga, Akta Perlindungan Pengguna 1999. Dan keempat, Akta Sewa Beli 1967. Kelima, Akta Franchise 1998. Keenam, Akta Timbang Sukat 1972. Dan terakhir, Akta Kawalan Bekalan 1961. Perkara ini membimbangkan rakyat Malaysia seperti mana kekejaman dalam seksyen-seksyen baru Akta 342. Benda itu dah dihapuskan, dah dibantah keras-keras oleh masyarakat, sebab kita tahu dalam akta itu ada satu kekejaman ataupun penindasan terhadap rakyat. Perkara ini pun sama di negara luar, di negara asing, mereka sudah mula tidak memakai mask. Tapi di negara kita memaksa lagi, memandatorykan pakai mask yang menggunakan cop SIRIM. Adakah ini patut? Begitu lama kita pakai mask. Kita pakai mask selama 2 tahun tanpa menggunakan apa-apa kelulusan daripada SIRIM dan KKM ataupun cap ayam daripada China datang. Kita beli di Shopee, di mana-mana, tidak ada satu kelulusan. Tiba-tiba kerajaan hari ini datang menunjukkan mereka ini peka dengan keselamatan rakyat dan menggunakan pelbagai alasan untuk menggunakan SIRIM. Dan saya pun tidak faham kenapa begitu lama, dah 2 tahun kita dalam situasi COVID-19, dah 2 tahun kita mengikuti arahan-arahan daripada kerajaan, tiba-tiba mereka nak mementingkan keselamatan. Daripada awal mereka buat benda begini, kita tidak masalah. Tapi tiba-tiba benda ni wujud dan pelbagai seksyen yang menindas rakyat sekali. Memulanya penindasan rakyat sekali dengan akta-akta ini. Akta 730, iaitu Akta Perihal Dagangan 2011, iaitu yang dikuatkuasakan untuk ketetapan mas menggunakan MS SIRIM. Saya tidak berpuas hati dan tidak boleh terima sama sekali cadangan-cadangan yang diberikan dalam akta ini. Cadangan pertama yang dibagi pada individu yang tidak mematuhi ataupun tidak menggunakan mas-mas yang ada kelulusan SIRIM, denda tidak melebihi RM100K, penjara selama 3 tahun. Dan kedua, bagi kesalahan kali kedua, RM250,000 atau maksimum 5 tahun penjara. Adakah benda ini berasas kepada masyarakat? Apa kaitan masyarakat dengan SIRIM? Berkaitan dengan SIRIM, kerajaan perlu kawal perniagaan, bukan rakyat. Kenapa rakyat perlu ikut? Kita dah ke musim endemik, kita dah dapat akhiran daripada COVID-19, tetapi masalahnya tidak ada selesai lagi, tidak ada penyelesaian lagi, bertambah lagi penyakit, kebodohan bertambah kebodohan lagi. Kebodohan bertambah kebodohan lagi. Apa sebenarnya kerajaan negara kita ini perlu buat pada rakyat? Apakah sebenarnya yang kerajaan mahu daripada rakyat lagi? Apa lagi yang kami mahu buat? Dah ikut pakai mask. Negara lain tak ada mandatorykan mask, tapi kita ikut lagi akta-akta yang sedia ada yang dibuat oleh KKM, KPDNKK dan pelbagai akta. Kami ikut.
ikut sampai hari ini. Tapi undang-undang yang ada ini tidak menunjukkan kerajaan prihatin kepada rakyat. Kenapa perlunya satu undang-undang yang begini untuk mas? Lupakan mas, bakarkan mas, tak perlu pakai mas. Ini tidak, maksa lagi rakyat pakai mas, lepas tu denda lagi rakyat. Apakah sebenarnya tujuan kerajaan untuk rakyat? Apakah kerajaan yang mahu daripada rakyat? Kami dah bersusah payah mengikut, walaupun kami tak biasa dengan sikap-sikap begini ataupun panduan baru ataupun norma baru, kami tetap ikut. Tapi apa yang kerajaan buat hari ini tidak menunjukkan bertanggungjawab kepada rakyat. Denda tidak melebihi 100k. Apakah patut denda ini kepada rakyat jika melanggar peraturan ini? Kalau begitu, daripada awal kerajaan ataupun kerajaan persekutuan, kerajaan negeri mengawal semua keperluan mas di semua tempat. Buat satu jawatan kuasa baru untuk mengawal perkara begini. Tidak perlu buat denda terhadap rakyat. Kami rakyat mengikuti sahaja. Tapi kalau benda itu masuk, siapa yang salah? Kalau benda yang salah tidak ada kelulusan daripada SIRIM masuk ke negara kita, tapi kita pakai, di situ siapa yang salah? Pengawalan ketat tidak ada. Sebab itu kelonggaran kemasukan barang-barang yang tidak berkualiti masuk. Dan di sini ada tujuan. Saya boleh terima tujuan yang digambarkan oleh KPDNKK, iaitu tujuan pertama, pastikan pelitup muka bukan perbuatan yang dihasilkan sama ada dalam negara diimport mematuhi standard keselamatan. Itu yang pertama. Kedua, menjaga kesejahteraan rakyat, dilindungi kepentingan keselamatan. Ketiga, mengatasi isu lambakan pelitup muka bukan perubatan yang tidak berkualiti di pasaran Malaysia. Okey, saya faham. Benda ini untuk kapitalis boleh, tapi untuk rakyat tidak boleh. Apa kaitan benda-benda tujuan-tujuan ini kepada rakyat? Kami nak menghormati lagi undang-undang begini. Kami nak ikut lagi. Ini masanya kita bantah. Ini tak ada kaitan dengan rakyat ni. Ya, tak ada kaitan, tak ada kepentingan untuk masyarakat mengikuti. Kami dah mengikuti 2 dos. Okey, kita terima dos. Walaupun tak ada sukarela, kita terima juga. Tiba-tiba masuk pula masalah baru dengan berkaitan dengan mas kelulusan SIRIM. Apa punya kebodohan yang ingin kerajaan tunjukkan kepada rakyat? Dan sampai bila lagi kerajaan perlu tekan emosi rakyat? Kenapa nak main psycho ataupun main tarik tali dengan pendirian rakyat? Kami bukan tidak mengikuti, tapi undang-undang yang sedia ada ini tidak menunjukkan negara demokrasi, tidak menunjukkan negara berpegang kepada perlembagaan. Apa sebenarnya kerajaan mahu daripada rakyat? Apa lagi kerajaan mahu? Dah bagi segalanya, lepas tu minta sikit-sikit. Kerajaan ini kerajaan demokrasi ataupun kerajaan kapitalis, ya, ataupun menggunakan sistem kapitalisme? Tidak boleh. Ini menunjukkan kerajaan lebih mementingkan kapitalisme. Kalau nak denda syarikat yang mengeluarkan mas, mendenda orang yang jual mas di Shopee, di Lazada, di media sosial yang tidak ada kelulusan. Jangan kaitkan dengan masyarakat, jangan kaitkan dengan rakyat. Rakyat tidak berdosa di sini. Rakyat hanya mengikuti. Kalau perkara dijual, benda dijual murah berbanding dengan SIRIM, rakyat lebih pilih benda yang murah. Itu bukan salah kita, itu adalah lumrah manusia. Tapi kerajaan kena peka dengan syarikat-syarikat. Jangan mementingkan kapitalis sahaja, mementingkan hak rakyat. Ini dah lebih melanggar peraturan hak rakyat dalam perlembagaan. Rakyat bukan semua benda kita boleh ikut. Kalau benda ini diluluskan ataupun dimandatorykan 4 Julai 2022, kita jadi mangsa daripada kekejaman kerajaan. Itu tak buat, ini pula dibuatnya. Satu kebodohan dah hilang, datang pula satu kebodohan. Ini kebodohan. Siapa yang bagi cadangan bodoh macam ni? Cadangan apakah ini? Kenapa perlunya satu cadangan begini untuk menunjukkan sifat diskriminasi terhadap rakyat? Ini diskriminasi rakyat. Terang-terang mendiskriminasi rakyat, terang-terang resis terhadap rakyat yang kerajaan tunjukkan. Ini bukan kerajaan keluarga Malaysia. Saya bagi warning, saya bagi amaran kepada yang menyatakan ini keluarga Malaysia. Undang-undang ini tidak menunjukkan keluarga Malaysia.
Ini menunjukkan keluarga kamu sahaja, keluarga kapitalis. Eloknya kerajaan tukar slogan keluarga kapitalis, bukan keluarga Malaysia. Kalau keluarga Malaysia, kita tidak susah dengan undang-undang begini. Baru kita lepas daripada 342, Akta 342. Lepas tu bertambah pula Akta 514, iaitu Akta Kesihatan Pekerja dan Keselamatan Pekerja. Dan hari ini kita dikejutkan oleh KPDNKK, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Ya, Akta 330 dikejut balik sekali dengan undang-undang begini. Apa asasnya? Patutkah kita mengikuti undang-undang begini? Kita perlu bantah perkara ini sekeras-kerasnya. Tidak berkaitan dengan rakyat. Kalau ada sirim ke tak ada sirim ke, itu tak ada kaitan dengan rakyat. Itu kawalan oleh kerajaan. Kenapa kita jadi mangsa untuk tindakan kamu, untuk politik kamu, untuk kepentingan kamu? Apa kaitan sirim ini dengan rakyat? Untuk MAS ni, apa kaitan sirim dengan rakyat? MAS ni benda tak ada perubatan. Kamu kata bukan perubatan, bermakna bukan perubatan, bukan dikeluarkan untuk tujuan perubatan ataupun tujuan kesihatan. Bantah, jangan pakai. Jangan pakai MAS. Kalau bukan tujuan perubatan, buat apa nak pakai MAS? Ya, kalau COVID-19 tak wujud, tak payahlah pakai MAS. Kalau kamu kata ini bukan tujuan perubatan, tak payah pakai MAS. Batalkan serta-merta. Denda pula tu. Di situ katakan bukan perubatan, tapi terang-terang yang ada di negara kita hari ini adalah COVID-19. Di manakah kebenaran ini? Bukan perubatan. Apa punya logik? Apa punya logik dan apa punya mentality ni? Siapa yang bagi cadangan begini? Kerajaan mana yang bagi cadangan begini? Tidak asas. Tidak berasas langsung. Mohon rakyat Malaysia pandang serius dengan perkara ini. Kalau terjadi, kita akan jadi mangsa kekejaman kapitalis. Kapitalis di luar sana tidak didenda. Mereka buang sana sampah, mereka tidak mengikuti undang-undang sirim, pelbagai masalah pula mereka tak ikuti undang-undang. Mereka tidak diambil tindakan. Tapi rakyat begitu kejam dia mengambil tindakan. Apakah asas sebenarnya kerajaan perlu tunjukkan kepada rakyat? Ya, saya harap perkara ini perlu bantah sekeras-kerasnya. Saya sebagai rakyat tidak boleh menerima sebulat-bulatnya apa yang dicadangkan. Sebab tujuan dia bagus, tapi tujuan yang dipakai untuk mendenda rakyat ataupun individu yang tidak berkena dengan sirim tidak patut. Tidak sama sekali boleh dibolehkan. Jangan buat perkara sesuka hati bila ada kuasa. Bila KKM tak dapat jalankan vaksin booster lah dan segala macam untuk vaksin, mereka beralih untuk memberi masalah dan tekanan emosi kepada rakyat. Semula dengan Akta 730. Harap perkara ini dipandang luas dan dipandang serius oleh seluruh masyarakat Malaysia. Sekian, terima kasih dari saya, Suman Siwab. Kita bantah Akta 370 yang tidak menjaminkan hak rakyat. Apa kaitan sirim dengan rakyat? Tak ada kaitan pun. Kalau kamu nak denda industri-industri yang tidak mengikut arahan, boleh. Apa kena dengan rakyat? Kami rakyat sebagai pengguna membeli sahaja. Kami tidak ada diberi kuasa untuk berniaga lah apa semua. Kita bukan kapitalis. Kita rakyat Malaysia. Kita B40 ataupun M40. Kita bukan golongan T20. Denda T20 dulu. Mereka yang mempunyai syarikat. Denda investor-investor untuk MAS ni, mereka yang perlu ikut, bukan kita. Ya. Yang menjual, tangkap. Yang dijual dalam Lazada, dalam Shopee, tangkap dia dulu. Sekian, terima kasih. Bantah MAS berkelulusan sirim. Bantah. Sekian, terima kasih.